Hai, apa kabar semua? Bersama Cikgu Amira Johari. Hari ini kita akan mempelajari Bahasa Melayu tahun 1. Tajuk pembelajaran hari ini, Pondok Malaysia. Untuk pembelajaran hari ini, murid-murid boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 1 halaman 85. Murid-murid perhatikan gambar ini. Ini ialah Pondok Malaysia. Murid-murid ini sedang menghias Pondok Malaysia. Apa yang sedang dilakukan oleh murid ini? Murid ini sedang mengibarkan jalur gemilang. Yang ini sedang menampal gambar-gambar poster Perdana Menteri, dan murid ini pula sedang mewarnakan bunga raya. Baiklah, mari kita baca teks. Sebelum itu, hari ini kita akan belajar mengenal pasti tanda baca yang betul dalam ayat. Apa itu tanda baca? Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Contoh tanda baca seperti tanda noktah atau titik, tanda koma seperti ini, dan huruf besar dari huruf A, B, C hinggalah huruf Z. Cara penggunaan tanda baca ini, tanda noktah iaitu tanda titik seperti ini digunakan pada akhir ayat. Contohnya, saya makan nasi ayam. Tengok di akhir ayat ada tanda noktah atau tanda titik. Selain itu juga, tanda noktah atau tanda titik ni digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contoh, Encik, dia nak singkatkan, dia letak saja titik di sini. Atau Yang Amat Berhormat, letakkan YAB, dia letak titik di setiap huruf. Selain itu juga, tanda koma digunakan untuk asingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Contohnya, Zara beli pensel, pemadam dan pembaris. Baik, tanda koma ni dia nak asingkan perkataan yang berturut-turut. Baik, selain itu juga, tanda koma digunakan untuk menandakan tempat berhenti sebentar. Maksudnya, seperti ini. Contohnya, ambilkan air untuk Ibu Siti. Dia berhenti sekejap. Berhenti sebentar. Tanda koma seperti ini ya. Cara penggunaan tanda baca huruf besar dari huruf A, B, C hingga huruf Z digunakan pada huruf pertama setiap permulaan ayat dan digunakan juga pada awal nama. Contohnya, ayah pergi ke pejabat. Huruf pertama pada ayat ini perlu menggunakan huruf besar. Nampak? Ayah, A, huruf besar. Selain itu juga digunakan pada awal nama. Contohnya nama Amir, A, huruf besar. Ataupun nama tempat, Sabah, S, huruf besar. Sekarang mari kita baca teks ini. Dalam teks ini terdapat beberapa kesalahan penggunaan tanda baca. Murid-murid dengar cikgu baca sambil perhatikan dan kenal pasti yang mana ayat yang
tidak menggunakan tanda baca yang betul. Ada pondok di halaman rumah Jagu. Nama pondok itu Pondok Malaysia. Jagu, Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Hari kebangsaan hampir tiba. Mereka menghias pondok itu. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik sekarang. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Murid-murid dengar ayat yang cikgu baca tadi, ada sesetengah ayat yang tidak menggunakan tanda baca yang betul kan? Sampai tercungap-cungap cikgu membacanya. Baiklah murid-murid, mari kita kenal pasti apakah kesalahan tanda baca dalam teks ini. Mereka menghias pondok itu Jagu. Ayat ini tiada penggunaan tanda baca, tanda noktah. Jadi, murid-murid perlu letak tanda noktah atau titik di sini. Mereka menghias pondok itu. Seterusnya, dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Ayat ini menggunakan perkataan yang berturut-turut dan perlulah letakkan tanda koma. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Seterusnya, pondok itu cantik sekarang. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Ayat ini tiada tanda noktah. Terlalu panjang dan tak ada tempat untuk berhenti. Jadi, murid-murid perlu letakkan tanda noktah atau tanda titik di sini. Pondok itu cantik. Baiklah, kesalahan seterusnya. Selepas tanda noktah, mesti menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. Huruf S perlu gunakan huruf besar. Baiklah, kita telah murnikan ayat ini dengan penggunaan tanda baca yang betul. Sekarang, mari kita jawab latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 1, Jilid 2, halaman 10. Murid-murid perlu salin ayat dengan tanda baca yang betul. Setiap soalan diberikan tanda baca, tanda noktah dan tanda koma. Murid-murid hanya perlu letakkan tanda baca yang betul. Pilih salah satu sahaja, sama ada tanda noktah atau tanda koma. Baiklah, mari kita lihat soalan pertama. Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Baik, apabila di akhir ayat perlu letakkan tanda apa? Tanda noktah atau tanda koma? Tanda noktah. Jadi jawapannya begini. Letakkan tanda noktah di akhir ayat. Baiklah, soalan kedua. Pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Ayat ini juga diminta letakkan tanda baca di akhir ayat. Jadi kita perlu letakkan tanda noktah. Seperti ini ya. Letakkan tanda noktah. Baik. Kita jawab ayat yang ketiga. Murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin bendera dan keratan majalah. Baik, di sini ada disediakan tanda baca. Apa tanda baca yang sesuai? Adakah tanda noktah atau tanda koma? Okey, ayat ini ada perkataan yang berturut-turut.
gambar pemimpin, bendera. Jadi kita perlu letakkan tanda koma. Dan di akhir ayat perlu letakkan tanda noktah atau tanda titik seperti ini. Baik, keempat, mereka menggantung bendera pada pintu, tingkap dan dinding. Jadi kita perlu letakkan tanda koma dan di akhir ayat perlu letakkan tanda noktah atau tanda titik. Baik, yang kelima, setelah dihias, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Baik, di sini perkataan ini, ayat ini kita perlu berhenti sebentar. Jadi kita letakkan tanda koma dan di akhir ayat perlu letakkan tanda noktah atau tanda titik seperti ini. Baiklah murid-murid, type nama anda di ruangan komen agar cikgu tahu anda telah menonton video ini sehingga habis. Dan tahniah cikgu ucapkan kerana murid-murid telah berjaya mengikuti sesi pembelajaran kali ini. Semoga kita berjumpa lagi.